Assalamualaikum dan selamat datang. Dalam video kali ini, saya ingin tunjukkan cara-cara mudah dan tipikal untuk kita analisis data daripada table yang kita nampak dalam skrin. Okay, table ini hanyalah sekadar contoh. Okay, basically mana-mana table ni yang korang akan dapat pun lepas ni memang tak lari lah daripada simple analysis. Contohnya orang akan cari maximum value, minimum value dan juga average. Selain pada itu, percentage juga pun orang suka tengok lah sebab dia lagi mudah untuk tafsirkan. Okey, so mari kita mulakan. Dan sebenarnya data yang saya ambil ni adalah data jualan sebenar kereta di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2020. Okey, data ni kita boleh dapat pada website AVA lah. So saya akan gunakan dalam secara mudah ni. Okey. So lepas ni tak kisahlah table apa pun yang korang akan analisis, tapi cara dia sama saja. Alright. So ada tiga benda lah saya akan tunjuk kat sini. Yang pertama, cara nak dapatkan maximum, minimum, average value daripada taburan ni. Dan yang kedua, cara nak kira percentage dengan mudah. Kalau dah ada, okey. Kalau tak ada, kena kira sendiri. Dan paling penting, cara ketiga adalah penggunaan filter. Okay, filter ni dia memudahkan hidup lah. Okay, kalau macam data ni sebenarnya tak banyak, setakat 10 row ni kan. Tapi bayangkan kalau korang ada sampai beratus-ratus row kan. So, penggunaan filter tu agak membantu lah. Memang sangat-sangat membantu. Bukan agak membantu, tapi memang sangat-sangat membantu. Okay, so first kali kita akan kira average, maximum dengan minimum value lah. Okay, first sekali kita tengok year ni sebenarnya dah berterabur. Okay, cara paling mudah nanti saya akan tunjukkan cara nak susun balik. Okay, sekarang ni kita abaikan dulu susunan tahun yang berterabur ni. Okay, first sekali kita akan kira maksimum lah. Okay, cara nak kira maksimum ni ada dua cara. Yang pertama, korang kena type manual. Command dia macam ni lah. max. Okay, then korang double click. Dan korang kena select dia range data mana yang korang nak baca maximum value tu. Then just tarik, enter. So dia akan terus keluar kat sini apa ni bacaan yang paling maksimum lah. So kalau kita tengok bacaan paling maksimum ialah ni 561. Betul tak? Okey. Okey, yang kedua minimum sama juga. Okey, ni pun ada dua cara juga. Okey, pertama korang boleh type minimum juga. Type min. Okey. Dan sama juga tarik. Right. So dia akan terus tunjukkan yang minimum, which mean yang bawah ni lah. Okay, dan yang ketiga ialah korang boleh tarik kira average. Average pun sama juga, cuma command dia AVE selalunya, average. Okay, dan double click, kemudian tarik. Enter. Okay. Okay, ni ialah taburan data untuk passengers car. Kalau untuk commercial cars ni dia macam lori, bus, apa semua kan. Okay, so instead of daripada kita type command tadi tu, sebenarnya kita just boleh drag je lah. Okay, dia akan drag dan dia akan terus calculate. Tapi make sure korang check lah betul. Make sure bacaan tu dalam tempat yang betul. Okay, contohnya macam ni lah. Alright. Okay, sama. Oh, okay, dia padam. Okay, cara kedua adalah cara kalau korang balas nak type formula lah ataupun korang tak ingat ke apa, simple je. Okay, first kali korang select dulu petak maksimum ataupun tempat yang korang nak data display tu. Dan lepas tu dekat atas ni, kalau kita tengok sebelah kanan ni, ada tulisan auto sum. Okay, tapi kalau korang tekan auto sum ni, dia akan totalkan semua range dekat atas daripada kotak ni tau. Okay, kalau kita tengok kalau kita tekan apa jadi. Okay, auto sum ni automatic. Dia akan highlight semua range kat atas kotak ni. Dan kalau kita tekan enter, sebenarnya dia akan totalkan semua lah. Okay, totalkan semua jualan passenger car daripada 2010 sampai 2020. Okay, tapi kita bukan nak total sum kat sekarang kat sini. Mungkin sum kita boleh letak tempat lain lah. Okay, dia delete. Okay, cara dia ialah kita tekan tepi ni, dia ada keluar drop down. Ada beberapa benda kita boleh tengok lah, tapi ini adalah yang selalu orang pakai. Okay, first kita select maximum. Okay, dan dia akan highlight range. Okay, range itu pulang. Kalau kau nak ambil ni pun tak apa. Kalau korang nak ambil sebab dia kosong, tak ada value. Okay, kalau tak nak bagi cantik, just kotak ni just tarik je lah ke atas. Okay, tarik ke atas. Okay, alright. Alright, so dia akan jadikan maksimum sama dengan tadi lah. Okay, yang ni pun sama. Kalau korang malas, type dia, klik dia sini minimum. Okay,
Then cuma range tu lah. Range ni korang kena tarik terus ke atas. Highlight terus ke atas. Okay. Okay, sama juga dengan average. Benda sama je. Average. Okay. Jangan tunjukkan kotak ni. Terus dia tarik ke atas ni. Range yang kita nak tengok. Okay. Benda sama. Then lepas tu kita pun boleh tarik ke tepi. Alright. Terus seterusnya kita nak kira percentage. Okay. Percentage ni simple je. Okay, kalau kita tengok volume ni ialah total volume ni adalah total volume antara passengers dengan commercial vehicle lah. Maksudnya pada tahun tersebut total jualan antara kereta penumpang dengan kenderaan pedestrian ialah 666,677. Okay, nak tahu betul ke tak, kita boleh buat simple eksperimen. Okay, yang ni kita just boleh ambil, sama juga kita ambil auto sum ni, tapi cuma kita terus tanda je kat sini. Alright, okay, sama tak? Sama kan? Okay, so memang sepatutnya sama lah. Alright, so inilah total. So sekarang ni kita nak kira percentage. Sebab percentage ni orang senang nak gambarkan berbanding dengan nombor-nombor ni adalah banyak kan. Susah nak gambarkan. So cara simple je. Tekan sama dengan kat sini. Ambil jumlah penumpang. Bahagi dengan total volume pada tahun tersebut lah. Kita dapat 80%. Okay, kadang-kadang bila korang tekan ni, kadang dia tak keluar percentage lah. Contoh ni kan, mungkin korang punya setting default numbers. Okay, dia akan jadi macam ni. Ataupun kalau general dia jadi macam ni. Okay, make sure korang tekan button percentage ni. Dia akan auto convert kepada percentage. Okay, untuk kira commercial sama je. Okay, contoh ni korang boleh terus tarik dan drop lah. Okay, kalau kau tengok dia akan jadi macam ni. Okay, kenapa jadi macam ni? Just double click balik peta ni tengok. Okay, terus sekarang ni bacaan dia dah lari lah. Okay, yang ni bacaan commercial vehicle ni betul. Tapi total ni dia lari. Okay, sebab dia memang akan automatically point dekat location yang kita letak tadi lah. So just tarik balik ke sini, tekan enter. So dia akan jadi sama lah. Dan untuk mengira tahun-tahun lain pun simply just tarik ke bawah, ataupun kalau malas tarik ke bawah, double click je dekat bucu ni pun boleh. Tapi dia ke bawah betul lah. Okay, kira tak sesuai. Okay, kita terus type ke terus sini lah. Okay, dan seterusnya kita akan tengok penggunaan filter. Okay, filter ni sangat penting lah. Filter ni bahasa Melayu dia penapis. Okay, kenapa dia penting? Sebab kadang-kadang data tu sampai beribu tau. Okay, kita nak tengok, nak scroll satu-satu memang berpinau mata lah. Dan cara paling simple adalah kita filter, tapiskan dia. Maksudnya apa yang kita nak tengok je kita buat. Okay. Okay. Selain pada tu, filter ni pun ada function lain dah. Okay. Sebelum tu kita activatekan dulu lah. Sebelum kita cerita lanjut pasal filter ni. Simple je. Just highlight dia punya header ni. Lepas tu pergi dekat filter ni. Type, terus dia klik kat filter ni. So bila korang nampak ada arrow, ada segitiga ke bawah ni, maksudnya filter ni dah activate lah. Okay. Okay, pertama filter ni orang akan guna pertama untuk okay, pertama sekali kita boleh gunakan ni untuk susun. Okay, susun. Contohnya kalau korang klik ni dia ada contoh smallest to largest. Okay, so kalau kita tengok tahun ni dah lari. So kalau paling senang nak susun lah, instead of kita tarik satu copy paste buang masa, dia ambil je smallest to largest. Mak dia akan susun automatic. Okay, simple. Tak perlu nak copy paste lah. Okay. Okay, itu kalau kita nak susun tahun, nak bagi nampak cantik. Okay, selain pada tu, kita pun boleh tengok maksimum dengan minimum. Okay, dan dia akan susun cantik je dalam turutan. Okay, contohnya, test klik sini, kita ambil yang, katalah kita nak tengok jualan yang paling banyak tahun gila kan. Okay, so kita ambil largest to smallest lah. So dia akan susun automatic, which mean kalau kita tengok jualan kereta paling puncak lah pada tahun 2015, iaitu 591,275. Dan pada tahun 2020 paling sikit lah kalau kita tengok. Sebab apa, ialah kita dah start dengan COVID-19. So banyak kilang tutup, supply tutup, diorang tak dapat supply kereta lah. Okay, ni kalau kita nak tengok untuk ni, kalau kita tengok commercial macam mana? Adakah commercial sama? Kita just simply arrange balik. Okay, right. So kita tengok kenderaan komersial pula, kalau kita tengok jualan maksimum dia lah pada tahun 2013. Kita balik dengan tadi lah, which mean kalau penumpang 2015. Okay, so kita tengok dari segi percentage, memang tak tahu boleh tekan 50% lah jualan kereta dekat jualan kenderaan kat Malaysia ni terdiri daripada jualan penumpang. Okay, tengok. Ini pun dah kira contoh analisis dah kan, betul tak? Okay, dan katalah kalau kita malas nak tengok semua benda kan. Okay, satu lagi kegunaan filter ni lah, dia boleh tapis apa kita nak tengok.
Contoh katalah kalau kita nak tengok jualan kereta daripada tahun 2010 sampai 2015 je. Kita select saja yang ni. Kita ambil yang ni, select all ni, buang dulu semua. Ambil 1, 2, 3, 4 pada 2015. Okay. Dan dia akan ambil 2010 sampai 2015 je. Yang lain dia akan hide kan lah, dia bukan delete, dia hide. Okay. So cara kalau korang nak adakan balik, tekan je select all ni balik, dia akan ada balik. Okay, so sekarang ni kita susun dulu bagi nampak cantik, smallest to largest. Okay, dan kita ambil lah tahun 2010 sampai 2015. Okay, so kita nampak lah trend dia macam mana kan. Ini adalah penggunaan salah satu kegunaan filter yang memang patut kena ada lah kalau kita start gunakan table yang banyak. Ya, macam mana dengan jumlah volume tak? Tahun bila jualan paling banyak? So kita susun daripada largest to smallest lah. Itu jualan kereta paling maksimum lah pada tahun 2015, iaitu 666,677. Cantik nombor dia lah. Okay. Dan satu lagi yang kita boleh gunakan kat sini ialah sum. Asalnya sum ni pun untuk angka jualan ni penting juga. Okay, simple je. Ya, sum ni korang tak payah tekan arrow kecil ni. Just terus dia klik sum ni. Dia akan select siap-siap. Tengok kan jualan. Okay. Okay, ni korang just tarik. Okay, ini pun sama. Select je auto sum. Okay, make sure dia punya data selection tu pada range yang betul, tekan enter. Okay, so inilah secara puratanya dalam masa 10 tahun ni jumlah jualan kereta di Malaysia ialah 6,711,065 unit. Okay, so korang rasa jumlah jualan ni besar ke kecil? Okay, so kalau korang nak tahu besar ke kecil, kira tak besar mana lah sebenarnya kalau kita compare dengan negara jiran lah, seperti Thailand dan Indonesia. Diorang rasanya dah macam 2-3 kali ganda lah daripada apa kita jual lah. Even China pun sebulan pun dalam 1 juta jualan kereta diorang total. Okay, kita 10 tahun, which mean dalam by average tahu berapa juta. Okay, contohnya kalau kita ambil average kan, tahun kita jual berapa biji kenderaan. Yang ni bahagi 10, sebab 10 tahun kan, 11 tahun. Okay, kalau kita tak show 10 ke 11, simple je. Korang je highlight je row ni. Okay, tengok berapa account dia, 11. Okay, so just kita bahagi je lah 11. Okay, bahagi 11. So setahun jualan kereta kita lah 610,000, which means sebenarnya tak banyak sebab negara-negara jiran kita macam Indonesia, Thailand memang setahun memang average dia memang semua 1 juta lebih lah jualan doang. Itu besar. Sebab tu kita Malaysia ni boleh lah tapi tak beberapa besar volume kita sebenarnya. Okay, ini sahaja contoh mudah yang so lepas ni kalau korang dapat table lain yang lebih kurang macam ni, actually benda-benda ni sama lah, simple. Okay, selain lepas tu kita boleh tambahkan graf. Okay, graf tu kita akan tengok dalam tutorial lain lah. Okey, terima kasih kerana menonton dan jika ada soalan atau komen, sila tuliskan di ruang komen lah. InsyaAllah saya akan reply. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.